Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Rusli selaku Imam Masjid Muhammadi dan juga semua para imam muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari yang berbahagia di bulan Ramadan yang diberkati ini, kita sekali lagi diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mengenali Allah di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Cuma bila mari Ramadan, berbeza Ramadan dengan tidak Ramadan, iaitulah dengan suasana. Allah fardukan kepada kita syariat yang tidak ada di bulan lain, iaitulah kewajipan berpuasa pada bulan ini. Bila mari Ramadan, yang menjadi perbincangan kita khususnya apabila berlalunya setengah Ramadan ini, iaitulah tentang nuzul Al-Quran. Bilakah Quran itu diturunkan? Dan bagaimana cara diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan berapa lama tempoh di antara turun Al-Quran itu dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi alhamdulillah, sebagaimana yang disebut oleh Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika menjelaskan kepada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan itu bulan yang turun padanya Al-Quran. Artinya Al-Quran itu permulaannya turun pada bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tengok dia punya sifat dia, hudan lin-nas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan kepada petunjuk itu, wal furqan, menjadi pemisah di antara hak dengan batil. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, cerita tentang bagaimana Al-Quran turun ini telah saya cerita dalam siri yang lepas. Hari ini kita cuba sambung satu cerita, iaitulah tentang Asmaul Quran. Quran itu ada berapa nama? Dalam sebuah buku yang ada di tangan saya ini menarik. Orang yang boleh bahasa Arab boleh beli buku ini. Tajuk dia Hazal Quran, ini Al-Quran. Ditulis oleh seorang Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama daripada Jordan, daripada Urdun. Abdul Fattah ini seorang yang telah mewakafkan dirinya untuk khidmat pada Quran. Alhamdulillah, banyak buku-bukunya telah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Melayu itu maksud saya Indonesia, dan mungkinnya sebahagiannya Malaysia. Kata dia, di antara nama Quran yang disebut dalam Quran sendiri, yang pertama sekali Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, innahu laqur'anun karim. Itu dia Quran yang mulia, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77. Kemudian Al-Quran juga disebut dengan nama Al-Kitab, yang selalu kita baca dalam ayat zalikal kitabu la raiba fi, zalika al-kitab. Jadi kitab itu sendiri, kalau dia nak kepada Quran, tuan-tuan perhati dalam mushaf kita, dia akan tulis Al-Kitab, alif lam kaf ta ba, tak ada alif. Itu kitab Quran. Ada satu lagi kitab dengan makna tulisan ataupun ajal. Likulli ajalin kitab, setiap tempoh itu ada tulisan dia, maka itu dia akan ada alif, kaf, ta, alif, ba. Hari ini kita belajar yang mana ada kertas tu, keluarkan kertas,
Kerana banyak kita cuba nak bongkar rahsia Al-Quran dalam masa yang sangat ringkas ini. Jadi nama yang kedua kepada Quran iaitulah Al-Kitab. Zalikal kitabu la raiba fi. Dalam surah Al-Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Jadi beza di antara nama Quran kitab dengan kitab yang disebut dengan nama ajal tempo itu, iaitulah ada alif di tengah. Nama yang ketiga Az-Zikru. Az-Zikru, Allah Ta'ala telah berfirman dalam suratul Hijri, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Az-Zikra dengan makna Al-Quran di sini. Surah Al-Hijri ayat 9. Kemudian yang keempat diberi dengan nama Al-Furqan. Al-Furqan, sebagaimana ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan nama Quran itu Al-Furqan. Cuma berbeza sikit di sini di antara nama Al-Quran dengan sifat Quran. Adapun sifat Al-Quran itu banyak sekali. Dalam buku yang saya baca ni, yang kita cuba tadabbur di sini para jemaah sekalian, Syekh kita tulis mungkin sampai kepada 12 nama sifat-sifat Al-Quranul Karim. Tetapi yang saya nak kongsi di sini bersama pada petang yang mulia ini, iaitulah lataif min awwali wa akhir ma nazala minal Quran. Kita tahu dah Quran yang pertama sekali, ayat yang pertama kali turun, ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanda. Kalau yang ada kertas, tulis kertas. Kalau tak ada kertas, buka handphone dia, tulis dekat note. Itu ada empat permulaan ayat yang diturunkan. Ini kadang-kadang kita tak baca, kita dah baca sakat Iqra ya. Dia ada 4. Kenapa 4? Kita cuba bincang. Yang pertama sekali, matla'u suratil 'alaq. Surah Al-'Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqin, yang menjadikan manusia itu daripada darah, daripada seketul daging, kemudian berakhir dengan kejadian manusia yang sempurna. Itu yang pertama, daripada ayat yang pertama hingga ayat 5. Yang kedua, kemudian turun selepas daripada itu permulaan surah Al-Qalam. Permulaan surah Al-Qalam iaitulah qaulu ta'ala nun wal qalami wama yasturun. Nun dan qalam dan apa yang ditulis di atasnya. Maknanya 3 benda dalam surah ini. Nun, huruf. Qalam tu alat. Wa ma yasturun, dan benda yang ditulis, iaitulah kertas. Maknanya kalau kita nak ngaji, kita kena ada 3 ni. Macam kita hari ni, kita mari, kita bawa dah alat 3 ni. Kertas, pen dengan huruf, maknanya kita dah pandai menulis. Itu kriteria orang belajar. Kemudian dia berakhir kepada ayat 4. Wa inna ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Tengok, wahyu turun kali yang kedua, Allah dah beri anugerah sijil khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad yang mempunyai peribadi akhlak yang mulia. Maknanya kalau tak ada akhlak, tak layak nak jadi nabi. Kalau tak ada akhlak, tak layak kita nak jadi murabbi, nak jadi pendakwah. Kemudian nazala ba'da dzalik, turun selepas daripada itu, yang ketiga, matla'i suratul muzammil. Turun permulaan surah Al-Muzammil, iaitulah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sampai kepada ayat 6, 1 hingga ayat 6. Jadi ayat ini memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut supaya bangun. Bangun buat apa? Bangun berdiri malam. Ini dia panggil peringkat yang ketiga ni, marhalatul i'dad, peringkat menyiapkan diri. Nak jadi pendakwah kena ada persiapan. Yang kemudian
turun yang keempat, matla'i suratil muddathir, barulah turun ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, sampai kepada ayat yang 7. Ini dia panggil tartib zamani, turunnya permulaan turun ayat Quran. Jadi tidak diragukan lagi, sebagaimana kata Syekh dalam kitab kata Ar-Rajih, pendapat yang paling kuat dalam di kalangan ulama-ulama tafsir, inda ulama Al-Quran, inilah 4 permulaan ayat yang turun awal. Mana yang paling awal sekali bermula dengan Al-Alaq, Iqra, kemudian Nun, kemudian Muzammil, kemudian Muddathir. Baik, kita dah tahu dari sudut tartib zamani. Sekarang saya nak bawa para jemaah, kita cuba mengembara di dalam 4 ayat ini, apa rahsianya Allah susun sebegitu baik. Inilah nama dia Quran. La ya'tihil batilu min bayni wala min khalfi. Al-Quran ini tidak ada benda yang batil, benda yang tak ada hijau, Tuhan waktu turun tak ada. Kalau kita kata banyak cerita-cerita tu, subhanallah. Syekh Abdul Fattah telah tulis beberapa buku tentang Qisasul Quran, kisah-kisah orang dulu dalam Quran, nabi-nabi, 4 jilid. Kemudian diikuti dengan satu lagi, dia panggil Qisasul Quran, Qisasus Sabiqina fil Quran, kisah orang-orang yang bukan nabi dalam Quran, 1 jilid tebal. Lataif, orang panggil kesenian. Halusnya perbincangan ini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Allah turunkan Quran itu pada permulaannya, iaitulah pada bulan Ramadan. Permulaan turun wahyu. Cuma khilaf ulama tentang tarikh. Dalam yang kita sebut di sini 17 Ramadan. Di dalam riwayat Wasilah bin Al-Asqa, itulah pendapat yang paling sahih kata di para ulama tafsir, ulama hadis, iaitulah pada 24 Ramadan. Kita biarkan dari sudut tarikh tak penting, sebab yang pentingnya Quran. Yang kita nak bincang Quran, Allah turunkan munajjaman mufarraqan. Dia turun sikit-sikit. Berbeza dengan Nabi Musa AS, dia begitu terima Taurat, wa alqal alwah, Taurat sudah ada tertulis. Tapi Al-Quran ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menulis, al-ummi, yang tak menulis, yang tak membaca. Kenapa? Sebab manusia ni dia mudah buat tuduhan. Mana kalau Nabi suka kuat study, baca, kata orang ulat buku, orang kata dia ambil orang dulu lah tu, dia baca buat jadi hak dia. Kalau kita zaman kita ni, dia panggil ciplak, palagiat, macam-macam istilah ada tak. Jadi oleh kerana Nabi tak baca, tiba-tiba mari benda yang tak boleh dipikir oleh manusia, maka itu menunjukkan minallah. Quran mari daripada Allah Ta'ala. Jadi dia turun selama mana turun? Selama 23 tahun. Tuan-tuan bayangkan 23 tahun. Kita keluar arahan hak tahun lepas dengan tahun ni. Kadang-kadang sudah berbeza. Minggu lepas dengan minggu ni beza dah tak? Oh, baru ni royak lagu ni, hari ni royak ni pula. Tapi dalam Quran tidak ada manusia yang boleh cabar nak mencari di mana fakta yang bercanggah. Hari ini ada sekumpulan, tuan-tuan kena ingat. Saya baru dapat maklumat, insya-Allah maklumat istiqah, dipercayai. Dia panggil kumpulan yang cuba mendakwa mereka ini Quraniyun, orang yang berpegang dengan Quran saja. Dulu kita panggil anti hadis, lebih pada anti hadis ni. Quraniyun ni, tuan-tuan tak apa nak kenal orang. Dia ni di kalangan ahli-ahli, orang hebat-hebat juga. Tapi bila kita tengok perbincangan yang berlaku di kalangan mereka, menampakkan bahawa mereka dah mula tolak hadis-hadis yang termasuklah hadis Bukhari, hadis Tasaduki, hadis-hadis sahih dhaif tak mai. Hadis-hadis Bukhari, Muslim reject. Quran saja yang ada. Quran pun dengan otak dia. Kalau Quran ikut tafsir Ibnu Katsir, tafsir ulama-ulama yang muktabar, dia akan jumpa benda pelik juga. Sebab itulah bila kita baca kepada mereka ini, wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Allah perintah. Kalau mula ikut Quran, Tuhan kata, apa yang Nabi bawa ikut. Habis kenapa kamu tak nak ikut? Banyak cerita. Kita biarkan dulu cerita puak-puak ni, kita sambung balik lepas pada ni. Tetapi maka 23 tahun turun ayat Quran tidak jadi. Allah kata, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Quran ini bukan mari daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan yang banyak.
Hari ni tuan-tuan nampak bercanggah tak bercanggah? Tak ada nak bercanggah. Kalau ada nampak macam bercanggah, kita kena tengok. Dia panggil ada masalah nasikh mansukh. Ada ayat yang dinasakh, ada yang telah dimasakh. Maknanya yang awal tu kata lagu ni, yang akhir cakap macam ni, maka yang awal tu sudah di cancel. Dari segi hukumnya, mungkin tilawahnya masih ada. Maka di antara yang pertama sekali para jemaah tanda hasil daripada 4 ayat itu, yang pertama al-amru bil qiraah. Allah suruh memulai ilmu itu dengan membaca. Tuan-tuan kena ingat, kita waktu kita belajar ngaji Quran dulu, umur 5 tahun 6 tahun, mak kita ajar Al-Fatihah, kita pandai nulis dekat tiga-tiga. Tak reti lagi. Kalau pergi apa tulis dinding pandai. Nak tulis kertas tak reti. Itu dia panggil iqra, baca dulu. Jangan duk kira nak menulis lagi, baca dulu. Jadi maka itulah dia panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula dengan membaca dan dia hafal apa Quran yang ada. Tak cara ngaji lagi, tidak belajar lagi. Jadi anak-anak kita yang kecil-kecil ni panggil pra sekolah apa benda, kalau dia pergi di pasti tu duk melau pagi sampai gelap ya. Doa makan bismillah walau tu. Doa je, nulis tak reti. Memang tertib Al-Quran ni Allah ajar baca dulu. Ini pengalaman saya, ustaz-ustaz kita lebih berpengalaman. Kalau ada saudara-saudara kita baru masuk Islam, apa yang kita ajar suruh dia buat? Suruh baca alif bata dulu. Tak lagi. Yang pertama sekali suruh dia mengucap. Lepas tu kita mula ajar Fatihah. Ajar benda-benda yang menjadi asas dalam kehidupan beragama. Walaupun dia tak reti tulis jauhi, walaupun sepatah biar. Yang penting dia boleh ingat. Baru ni saya bawa seorang mu'alaf pergi umrah, orang sponsor. Maghrib dengan Isya, dia boleh hafal Qul huwallahu ahad. Saja sekali sudah saya baca, saya tak tahu apa dia kata. Ingat, sudah ingat. Ini mukjizat Al-Quran. Yang kedua, summal amru bil kitabati fi suratil qalam. Yang tahap yang kedua, Allah Ta'ala waktu mari 3 benda. Nun tu makna huruf. Kena belajar dalam nulisnya. Nak belajar dengan apa? Wal qalami. Ada pen. Wa ma yasturun, dan benda yang ditulis atasnya. Apa dia? Kertas. Maka inilah dia panggil unsur, 3 unsur kita nak belajar. Tapi dalam Quran tak sebut siapa yang apa dia? Al-Katibah. Siapa yang menulis? Tak sebut. Sebab apa? Oleh kerana kita belajar ni kalamu Rabbina, Quran itu kalamullah, maka kalamullah Ta'ala tidak ada penulis dan tidak ada mu'alif. Dia mari daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 3 unsur saja. Huruf, pen, kertas. Siapa dia penulis? Allah Ta'ala yang ajar kepada kita melalui wahyu yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kita sudah naik darjat yang kedua. Darjat yang kedua menulis. Pasal tu saya bila baca tadabbur ayat ini, para jemaah, saya duk mikir, adakah kita ni bila pergi masjid ada tazkirah, ada kuliah, hak tazkirah ni kita kata tak apa juga, mungkin dia panggil sekali-sekala. Hak mari dengan kuliah mingguan ni, iklan siap dah, kitab penawar bagi hati, kitab Matla'il Badri. Berapa orang buat kitab? Melengung tak email nak jawab. Dah tak bawa kitab, pen kertas nota tak bawa juga. Ada setengah orang kata saya tak bawa apa-apa ustaz, tapi saya bawa alat nak rakam. Boleh kira juga, boleh juga balik dengar. Ni pakai bawa telinga ni, kalau masuk, kalau tak masuk Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, marilah kita upgrade diri kita. Cukup dah marhalah mendengar Iqra, kita pergi kepada marhalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu peringkat yang kedua. Kemudian kita akan pergi kepada peringkat yang kedua, dipanggil al-i'dadul ibadi, iaitulah peringkat mendidik jiwa. Peringkat mendidik jiwa. Allah Ta'ala sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukannya kuat tidur, selimut tu bukan kerana sejuk, demam dia. Bila tengok Jibril dengan rupa yang asli, Nabi kita takut. Balik ke rumah, zammiluni, Khadijah selimut dia. Allah Ta'ala perintah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Orang yang duduk berselimut tu bangun.
Bangun buat apa? Berdiri malam. Illa qalil, kecuali sedikit. Nisfahu, setengah. Aw inqus minhu, ataupun kurang sikit. Aw zid alaihi, ataupun tambah. Bangun buat apa? Warattilil Qur'ana tartila, bangun hidup dengan Quran. Pasal itulah dalam hadis saya namakan hadis kembar siang di antara puasa dengan Quran. Kan Nabi sebut Quran dengan puasa akan beri syafaat kepada orang yang membaca dan beramalnya, khususnya pada bulan Ramadan ini. Sebab puasa, kata ya Rabbi, aku larang dia makan tengah hari, dia tak makan, maka jadikanlah aku ni syafaat penolong dia. Quran kata ya Rabbi mana'tuhun naum, aku larang dia tidur sebab dia duduk baca Quran, maka berilah syafaat. Fayashfa'an, maka dua itu menjadi syafaat. Jadi Allah nak suruh kita i'dadun nafsi, membuat persiapan jiwa supaya nak menjadi seorang pendakwah yang hebat, pendakwah yang baik, pendakwah yang berjaya, mesti bermula dengan qiyamul lail. Maknanya kalau kita belajar di sini para jemaah, tak ada dia panggil pendakwah segera. Yang dia ataupun zaman kita ini dipanggil pendakwah selebriti, masuk TV 2-3 bulan menjadi ustaz besar. Habis dah lah. Dengar apa ni, boleh gelar tu kak, Allah tak mudah tu. Semua orang tanya jawab belaka, tahu lakuan habis. Nah, ini dipanggil. Jadi Allah SWT nak tengok ciri-ciri dai, pendakwah-pendakwah yang hebat. Saya tak nak puji orang, tapi memang kawan-kawan kita yang ahlul qiyam, orang yang kuat berdiri malam, kita tengok dalam ucapan dia, dalam cakapan dia, dalam tazkirah yang dia sampaikan, ada ruh, ada jiwa dalam ucapan. Tapi kalau sekat kau duduk main, tak tahulah ke mana, pagi pada kedai kopi, malam pada juga dia ustaz. Ya. Masa-masa lain pula sibuk dengan geruk-geruknya, atau akibat kita tahu nak kata apa. Jadi kita lah pendakwah ni, bukan kritik orang lain. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian supaya kita duduk dalam peringkat yang ketiga, iaitu peringkat i'dadut tarbawi, i'dadun nafsi, bagaimana jiwa. Sebab apa? Allah bagi tahu. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Tuhan kata, lepas pada mu berdiri malam ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan campakkan ke atas kamu perkataan yang saqil, iaitu menerima Al-Quran. Quran zat dia sendiri berat. Mungkin tuan-tuan sudah dengar cerita nuzulul Quran. Suatu hari Nabi kita duduk dengan sahabat-sahabat. Nabi ni kalau dia duduk dekat, dia tidak duduk ujung jauh. Waktu-waktu mengaji penuh. Jadi ada seorang sahabat, paha dia tindih dengan paha Nabi. Tiba-tiba Nabi diam. Waktu tu wahyu turun. Sahabat ni kata, paha Nabi duk tekan atas paha dia tu, dia rasa cukup berat sampai nak cabut nyawa. Nak tarik takut mengganggu wahyu. Tahan juga. Juga. Jadi alhamdulillah muja juga kena dia. Kalau tidak kita tak nak bayang setara mana beratnya. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila, itu berat dari sudut penerima Al-Quran. Tetapi yang lebih berat para jemaah, bagaimana nak menyampaikan, bagaimana nak melaksanakan Al-Quran, bagaimana nak tatbik Al-Quran. Ini yang kita duk balas lagi dua ni. RAUU 355 ke apa nama? Apa nama? Lupa huruf Yang 356 ni. Nak bincang hak ni pun macam nak pecah dunia dah. Tu bukan nak tatbik undang-undang Quran semua lagi, baru nak pindah sikit baru. Tuan-tuan bayangkan, kaifa yatakalabul umam, bagaimana umat-umat yang kafirnya, yang munafiknya, yang orang-orang yang tak setuju dengan ni, apabila kita istihar nak laksanakan Islam, bagaimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diboikot oleh kaumnya sendiri. 3 tahun duduk di Bani Syekh Abi Talib dalam keadaan tidak ada makanan. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Orang yang nak menerima ujian yang berat mesti ada ketahanan jiwa, iaitulah banyak qiyamul lail, orang banyak zikir, orang yang banyak, barulah ada kesabaran. Kalau tidak, lompat kita. Sekali orang mari ugut, lari tak tahu lakukan dah. Nah, ini tak lari. Baik. Yang keempat, kita pergi pada yang keempat, summal amra bi tablighi da'wah. Persiapan diri sudah siap, barulah mari perintah Allah Azza wa Jalla supaya menyampaikan dakwah. Pergi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir,
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bangun, anzir, beri peringatan kepada kaummu. Maka para jemaah sekalian, ini kalau kita boleh lahirkan dari sudut metod tarbiyah, metod pendidikan yang telah diajar oleh Islam, dan inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kalau kita tengok yang diajar oleh para ulama kita, tuan-tuan guru kita. Dialah orang yang mengajar dan dialah yang menjadi kepala. Solat berjemaah pun dia imam, solat tarawih pun dia imam, solat malam pun kita dengar dia duduk solat. Jadi itulah yang menjadi ketua, yang menjadi asas kepada berjaya atau tidak sebuah dakwah yang diberi. Itu di antara 4 susunan ayat. Maka Nabi SAW apabila menerima qum fa'anzir, beri khabar gembira ketika beri ancaman kepada kaummu yang tidak mau dengar, maka Nabi mula berdepan dengan Quraisy. Nabi naik atas Bukit Safa, panggil, ya ma'syara fulan, ya ma'syara fulan, wahai kaumku, mari semua, mari semua. Mari Quraisy. Ingatkan Nabi nak beri apa? Nabi rupanya nak test market, dia panggil. Tanya khabar. Kamu ni, kalau aku beritahu pada kamu, di belakang bukit sana ada tentera nak serang Mekah, percaya ke tak percaya? Oh, dia kata, ya Muhammad, ma'ahidna alaika kaziban. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah kami dengar engkau bohong, tak pernah. Sedap ayat tu. Orang panggil boleh nak koci. Nabi tanya pula, kalau ada rombongan pedagang yang nak mari kau ni, percaya tak? Percaya. Tanya hak tu percaya, hak ni percaya, tak pernah cakap bohong. Nabi beritahu, innama ana rasul, aku ini utusan daripada Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada kamu. Ketika itu melompat Abu Lahab, ada yang tunggih punggung, ada yang ludah. Abu Lahab kata, tabban laka ya Muhammad, celaka Muhammad, alihaza jama'atana, kamu kumpul kami kerana nak cerita benda ni. Maka sampai hari ni tuan-tuan boleh sumpah seorang manusia dalam salat, di luar salat, tabbat yada Abi Lahabin, sebab terlalu dahsyat. Sebab satu, bila tuan-tuan pergi ke Mekah, kita naik atas Bukit Safa, apa yang kita nak baca atas Bukit Safa? Naik atas Bukit Safa, kita berpaling ke arah Kaabah. Di antara ucapan yang kita kena kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah. Pasal apa? Sebab disitulah tempat Nabi kita dihina, disitulah tempat Nabi kita mendapat kemuliaan apabila Mekah telah berada di tangannya. Para jemaah sekalian, kita tengok, kemudian kita pergi kepada inilah tartib permulaan awal turun Al-Quran Karim yang patut kita tadabbur. Mungkin tuan-tuan hari ini terasa dekat. Ilmu pendidikan tarbawi Quran ni cukup menarik. Jadi kita pun kena ambil lah. Cukup dah marhalah dengar-dengar saja ni, bawa kalam, bawa kitab. Kemudian qiyamul lail mesti ada, dan jangan lupa berdakwah kepada masyarakat. Hari ini masalah berdakwah, kadang-kadang kita takut nak beritahu. Malu ke orang. Tengok orang tak tutup aurat nak tegur, malu. Tengok orang tak sembahyang, malu. Tengok orang tak puasa pun malu. Lepas tu apa yang tak malu? Pergi tegur masjid-masjid berjalan tak malu pula. Mari bulan Ramadan ni, kadang-kadang masyhur bila di satu Malaysia masyhur bulan Ramadan ni, satu bulan dia panggil ada bazar Ramadan. Rupanya bila kita belajar ilmu qiraat ni, dia ada 2 qiraat bacaan. Satu dia panggil bazar Ramadan, satu lagi bacaan dia panggil bazir Ramadan. Baca bagi bawah jadi bazir. Tidak bazir kita. Abu Hurairah kata apa? Bulan Ramadan kami duduk di masjid tak keluar. Sebab apa? Linahfaz siyamana, nak jaga puasa. Bila keluar tengok orang, tengok tu, tengok ni, tengok macam-macam. Jadi kita waktu kita boleh duduk di malam masjid ni, duduklah, jangan duduk keluar-keluar, kerana banyak masalah sangat kita. Isu yang terakhir yang saya nak bincangkan di sini, iaitulah ayat yang terakhir turun. Tadi ayat terawal, ayat yang terakhir turun. Ayat apa? Tuan-tuan tanda surah Al-Baqarah 281. Iaitulah qaulu ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini tanda betul-betul Al-Baqarah 281. Tuan-tuan balik baca malam ni. Di saat kita sunyi seorang-seorang, kita baca wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada kamu akan hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Duduk dalam gelap seorang-seorang, tuan-tuan mikir, aku masuk dalam kubur seorang-seorang, apa amalannya aku nak bawa? Allahu Akbar.
Allah beri kepada kita anugerah Ramadan 10 yang terawal berlalu. Puas hati ke tak puas hati lagi? Duk mikir tak apa nak jadi. Ni 10 tengah nak pergi pula dah ni. Bagaimana keadaan kita? Berapa titis dah air mata penyesalan menangis kerana Allah Ta'ala. Berapa banyak dah kita pergi. Ini saya buat satu kempen. Dia panggil kempen Terawih Jangan Lari. Kempen ialah jadi. Macam kempen berhenti rokok juga. Tak berhenti-henti juga. Oh, lagi tengah jalan tu bercelodar kata orang lagi. Siapa tu imej ada. Dia tu buat lapai ya ustaz. Lari. Kata lapai pak lari juga. Baik kita 20 kita tengok siapa yang betul-betul nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nak kata apa? Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Tuan-tuan baca, dia memahami makna, insya-Allah tidak ada air mata yang boleh ditahan. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Lepas pada masuk dalam kubur, di akhirat semua diri kita ni akan dibalas dengan apa yang dia buat. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini ayat yang terakhir turun. Tidak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa hari selepas daripada turun ayat ini, Nabi kita mengisytiharkan ila rafiqil a'la, maknanya aku nak pergi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini para jemaah sekalian. Jadi kalau kita lihat dari sudut susunan ayat yang mula-mula mari daripada mana? Mari daripada Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maknanya Allah ajar kepada kita, mula kita belajar dengan tauhid akidah. Anak-anak kita, ilmu pendidikan anak-anak jangan diberi ilmu hantu, ilmu syaitan, jangan. Ni budak jak kecil lagi marah. Gila yang ambil dah hati. Budak mikir kadang-kadang tengok mak dia sendiri. Dia kata tak tahu aurat, dia kata mak ni hatu lebih kurang dengan mak dia kadang-kadang. Tak. Dia tak tahu aurat gitu. Tengok. Patut kita ajar, tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ilmu pendidikan yang Nabi kita ajar. Dia ajar Ibnu Abbas, gulam, kanak-kanak. Nabi kata, ya gulam, ihfazillah yahfaz. Wahai anak, mu jaga Allah, Allah jaga hak kamu. Kalau umat seluruhnya berkumpul nak beri mudarat pada kamu, lan yanfa'u, lan yaduruk, lan yanfa'u. Nak beri manfaat, tak akan beri manfaat. Kecuali apa yang ditulis oleh Allah Ta'ala. Kalau semua manusia berkumpul nak beri mudarat pada kamu, la yadurruk, mereka tidak akan beri mudarat kecuali setakat apa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi daripada kecil kita tanam jiwa anak kita dengan akidah, maka permulaan ayat turun dengan akidah, akhir ayat kita wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada hari kita dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, itu dia panggil ittihad al-mawdu'. Isu satu. Mula dengan tauhid, berakhir dengan tauhid. Itu Quran. Di tengah-tengah tu baru mari ilmu-ilmu hukum hakam, syariat, perundangan, akhlak mari belakang. Yang kedua, yatahaddatsu awwalu ma nazala minal Quran an khalqil insan. Jadi Allah Taala permulaan ayat berbincang tentang apa dia? Tentang kejadian manusia daripada air mani, daripada darah, daripada seketul daging sampai ke akhirnya sehingga berakhir. Dan akhir ayat Quran wattaqu yawman turja'una fi Allah berakhir dengan mati. Pasal itulah kata di para ulama, hidup kita ni di antara azan dengan iqamat. Waktu kita beranak dulu orang azan. Nah, waktu kita nak sembahyang ada tak azan? Ada orang azan sembahyang. Tak ada, lepas sembahyang ada tu tukar tepat dia panggil tu. Ya. Jadi tak ada dah azan sebab kita dah azan waktu kita beranak. Yang ada hari ni qamat. Nak sembahyang jenazah. Itu ya. Bukan qamat pun bagi tahu nak sembahyang jenazah nak disalatkan. Maka itulah kehidupan manusia. Yang ketiga, Allah SWT turunkan Al-Quran ini untuk mengatur kehidupan seorang Muslim di atas muka bumi ini. Jadi seorang Muslim ini nak hidup, nak selamat, nak betul perjalanan dia, tak mau menyeleweng. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Quran aku. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Quran ini menjadi petunjuk ke jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan perbincangan kita perbincangan kita tentang awal ayat yang diturunkan dengan akhir ayat yang diturunkan itu memberi kesedaran dan ilmu kepada kita para jemaah sekalian. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.